Assalamualaikum guys, welcome back to channel Agus Zaidi. Alright, channel ini pernah menghasilkan konten-konten seram tau. So aku rasa aku nak teruskan dengan konten-konten seram. Jadi korang layan je, okay? Alright, so untuk video kali ini, episod kali ini aku nak borak pasal sekolah asrama. Ada dua kisah sekolah asrama. Korang dah ready? Tapi sebelum tu, untuk korang yang belum lagi subscribe channel ni, mohon jasa baik korang untuk subscribe channel ni. Jadikan channel ni 5k subscriber menjelang tahun 2024. Macam, okay. Alright, kita layan video seram. Kisah ini berlaku pada tahun 2013. Ketika itu, saya mendapat tawaran di sebuah kolej untuk khusus safety lepasan diploma. Disebabkan saya dah bosan duduk rumah, saya terima saja tawaran tersebut. Lagipun, kolej ini jangka pendek, 6 bulan saja. Selepas membuat pendaftaran, saya ditempatkan di asrama bangunan lama yang sudah usang. Memandangkan khusus ini pendek, maka tidak terdapat banyak bilik kosong yang disediakan oleh pihak berwajib. Jadi saya tinggal di dom bersama junior-junior sijil dan diploma di tingkat 1. Keanehan pertama yang saya lihat, tak ramai student yang ada pada petang Jumaat itu. Ada beberapa je, itu pun sibuk mengemas untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba muncul warden asrama dari muka pintu. Awak nak tidur sini malam ni? Atau nak balik macam yang lain? Pertanyaan warden buat saya bertambah pelik. Melihat yang lain sibuk mengemas, saya bercadang untuk balik dan tinggalkan je barang-barang dalam almari. Lagipun, asrama dengan rumah taklah jauh mana. Pada hari Ahad pula, saya datang semula ke asrama dan saya berkenalan dengan beberapa rakan yang mengambil khusus berlainan dengan saya. Pada sesi pengenalan, ada yang bercerita mengapa asrama dikosongkan selama 2 hari. Disebabkan ramai pelajar khusus akan masuk, pelajar yang kemasukan lebih awal dari saya akan duduk di dom paling atas. Nak dijadikan cerita, mereka telah pun diganggu. Jadi sesi pembersihan dilakukan pada 2 hari berturut-turut. Namun, kejadian itu masih lagi berlaku. Selepas 2 minggu, semasa saya pulang dari kolej, saya dan rakan-rakan perempuan melihat ramai rakan-rakan lelaki dari asrama sebelah sibuk mengemas untuk berpindah. Mereka mengatakan bahawa sudah tidak tahan dengan gangguan dan sudah mula mencari rumah sewa berdekatan kolej. Mereka telah diganggu dengan teruk ketika malam pertama lagi. Pada malam pertama mereka tidur di dom, salah seorang mengadu diganggu. Katilnya tiba-tiba bergoncang kuat. Ada yang mendengar suara perempuan dan ada juga yang melihat rambut panjang terjurai dari atas katil. Ada juga bercerita melihat kanak-kanak seperti toyol. Pulang ke asrama, kami dimaklumkan pelajar-pelajar diploma dan sijil akan cuti SEM. Jadi tinggallah kami dalam 8 orang. Maka dengan automatiknya, dom tingkat paling atas kosong. Keseraman pun bermula. Suatu malam, bahang panas dalam dom terasa kuat dan tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Saya dah mula panik lalu terjaga. Melihat kawan di sebelah masa terlena, saya memusing ke arahnya. Keadaan malam itu sangat menakutkan. Macam-macam bunyi saya dengar. Seolah-olah ada yang sedang bermain dalam gelap. Entah macam mana, kepala saya makin berat. Rasa ada yang tekan banyak kali. Mulut Datuk Komat Kamit membaca ayat-ayat suci. Saya mula membebel dalam hati. Dia mainan kepala pula. Saya memejam mata rapat-rapat. Takut sangat kalau ternampak benda tu depan mata. Selang beberapa minit, dengan kepala yang berdenyut, saya membuka mata perlahan-lahan. Gelapnya. Sambil melilau mata melihat sekeliling, kedengaran bunyi dengungan dalam bilik itu. Dan satu suara kanak-kanak menyapa. Jom, kita pergi main. Saya dah panik masa tu. Takut yang teramat sangat. Walaupun suara tu hanya berbunyi sekali, cukup buat saya meremang bulu roma. Saya terus pejam mata rapat-rapat. Boleh rasa dia ada dekat dengan saya. Dalam masa yang sama, boleh rasa macam dia geletik kaki saya. Pergilah main jauh-jauh, saya bisik dalam hati. Sedar-sedar, azan subuh berkumandang. Tiba-tiba, bunyi kipas dan lampu terbuka kembali.
Saya terkebil-kebil melihat sekeliling. Melihat rakan-rakan lain sedang enak di ulit mimpi. Peluh basah tak payah cakap. Menitik macam baru lari maraton. Salah seorang dari kami ada terbangun pergi ke tandas. Lalu saya menegurnya. Ada dengar apa-apa tak malam tadi? Dia pandang saya. Dia pun balas. Tak dengar pun. Cuma blackout je lah malam tadi. Tanpa banyak tanya, saya bingkas bangun, ambil wuduk, lalu menunaikan solat subuh. Dalam hati masih tertanya-tanya, apakah benda tu sebenarnya? Pagi itu sedang bersarapan di college. Saya bercerita pengalaman saya bersama rakan-rakan lain. Salah seorang dari kami mengatakan, memang ada kanak-kanak kecil yang berlega di dom kami. Dia pernah ternampak ketika lewat malam. Benda tu pun tak pernah kacau dia, cuma menampakkan dirinya sambil tersenyum. Kata mereka, mujurlah kanak-kanak. Kalau Cik Ponti yang muncul macam kes dekat dom lelaki, boleh demam panas jadinya. Kini, bangunan asrama tersebut mula dikosongkan sejak tahun 2015. Kisah seram di situ terbuku begitu sahaja. Kisah kedua berlaku di IPTA Utara Tanah Air. Pada semester pertama, aku mendapat bilik asrama di tingkat 3 blok baru. Blok tersebut mempunyai 4 tingkat. Ada dengar desas-desus mengatakan bahawa asrama blok baru tersebut bahaya, terutama di tingkat 2 dan 4. Aku amat-amat bersyukurlah sebab bukan dekat tingkat 3. Sekurang-kurangnya taklah berasa takut sangat. Tetapi budak kelas aku merangkap kawan baik aku yang sekepala ada yang menginap di tingkat 2 tersebut, iaitu Kaka dan Inar. Manakala aku bersama Hida di bilik tingkat 3. Kami selalu melepak bersama di bilik kawan kami di tingkat 2 tersebut. Kadang-kadang tengok cerita Hindustan, cerita Korea sampai larut malam baru nak balik ke bilik masing-masing. Nak dijadikan cerita, pada satu hari, aku dan Hida ni satu kumpulan assignment dengan kawan kami di tingkat 2. Jadi terpaksalah bertapa di bilik mereka sehingga siap sepenuhnya assignment tersebut. Tanpa sedar, jam pun dah menganjak ke angka 2:30 pagi. Mula-mula rasa berat hati juga nak melangkah ke bilik masing-masing pada waktu lewat-lewat macam tu. Tapi kesian pula dengan roommate kami yang tinggal seorang-seorang dalam bilik. Kami pun ambil keputusan untuk keluar balik ke bilik pada waktu tersebut dalam keadaan yang sangat mengantuk. Semasa melangkah menaiki tangga ke tingkat 3, aku dan Hida ada berborak mengenai kelibat yang pelajar lain ternampak di laluan koridor. Biasalah masing-masing darah muda dengan mulut celupa lagi pergi tengok laluan koridor. Lepas tu aku dengan Hida masing-masing bercakap, tak ada apa-apa pun kat situ. Entah-entah dia orang tu sahaja je nak takut-takut ke pelajar lain. Sambil melangkah ke bilik masing-masing. Bilik aku dan Hida terpisah hanya selang 2 buah bilik sahaja. Dengan keadaan yang letih dan mengantuk tersebut, aku terus tertidur. Sehingga aku tiba-tiba terjaga dan merasakan ada sesuatu yang memerhatikan aku di suatu sudut pintu. Alangkah terkejutnya apabila nampak satu lembaga putih dengan rambut terjurai datang dengan keadaan mengesok ke katil aku dengan lajunya. Waktu tersebut hanya Allah saja yang tahu perasaan aku. Terus aku selimut satu badan sambil membaca ayat kursi yang sedikit lintang pukang akibat ketakutan, sambil merasakan katil aku seperti digoncang-goncang. Waktu ini aku hanya mahu cepat je siang. Dengan keadaan aku yang dah berpeluh-peluh, aku dapat rasakan selimut aku seperti ditarik-tarik. Lepas tu aku tak tahu apa yang jadi, sama ada aku tertidur ataupun aku pingsan. Kerana apabila sedar saja, bilik aku dah terang sebab roommate aku dah bangun untuk siap-siap solat subuh. Alhamdulillah, aku bersyukur sangat kerana tak ada apa-apa yang berlaku. Keesokan harinya, apabila berjumpa dengan Hida, aku menceritakan hal tersebut kepadanya. Rupa-rupanya bukan aku seorang saja yang menerima gangguan. Hida pun sama. Katanya selepas masing-masing masuk ke bilik, dalam 5 minit lepas tu, dia terdengar bunyi ketukan di pintu dan diselangi suara kawan kami di tingkat 2, iaitu suara Kakak yang sedang memanggil namanya untuk membuka pintu. Tapi ketukan dan panggilan tersebut tidak lama dan sepi hingga ke subuh.
Masing-masing tak berani nak cakap besar lepas kejadian itu. Okay guys, so sampai sini saja video seram untuk hari ini. Okay, 2 kisah yang mampu aku ceritakan untuk video kali ini. Tunggu the next video, akan ada lagi kisah-kisah yang menarik yang boleh aku sampaikan untuk korang. Okay, tapi sebelum tu, subscribe channel ini. Jadikan channel ini 5k subscriber menjelang tahun 2024. Tak lupa hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. Jumpa the next video dengan kisah-kisah seram yang lain. Okay? Saya Agus Zaidi. Assalamualaikum. Bye-bye.